Badminton terbuka Indonesia bergu lelaki negara Man Wei Chong dan T Kai Wun hanya selangkah lagi untuk bergelar juara apabila berjaya melangkah ke perlawanan akhir. Wei Chong dan Kai Wun meneruskan momentum cemerlang dengan menempaskan pasangan tuan rumah Sabah Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlavi Isfahani. Aksi set pertama berlangsung sengit sebelum pemain negara menang dengan keputusan 29-27. Bersambung set kedua, Wei Chong dan Kai Wun berjaya mengawal permainan dengan baik untuk menutup perlawanan dengan 21-13. Gandingan di ranking ke-20 dunia itu akan berdepan pilihan kedua Liang Weikeng dan Wang Chang dari China pada aksi final hari ini. Sementara itu, bergu campuran profesional negara Tan Kian Min dan Lai Peijing terkandas di peringkat separuh akhir. Mereka tumpas kepada pasangan China Jiang Zhenbang dan juga Wei Yangzin 16-21 dan 18-21. Dengan China itu, bakal bertemu bergu ranking pertama dunia yang juga rakan senegara Zheng Siwei dan juga Huang Yaqiong pada perlawanan akhir. Kejuaraan Rugby Asia ARC 2024, skuad negara alami kekalahan besar buat kali kedua berturut-turut pada saingan Division Premier selepas tumbang kepada juara bertahan Hong Kong 6-70. Keputusan itu menjadikan Malaysia jadi pilihan selain wajib menempaskan Emirat Bersatu UAE di Dubai pada 21 Jun ini untuk kekal dalam saingan musim depan. Jurulatih skuad rugby negara Muhammad Farid Syazwan Abu Bakar berkata perbezaan saiz fizikal yang ketara menyebabkan pasukannya tumpas. Sebelum perlawanan dengan Hong Kong, kita sememangnya aware physicality yang ada pada pasukan Hong Kong dan kita nampak jelas ketara perbezaan fizikal antara pasukan Hong Kong dengan pasukan negara kita lah. Tapi macam saya bagi tahu pemain-pemain, kita jangan sekali anggap kelemahan yang kita ada untuk kita tidak berlawan ataupun menunjuk kebolehan kita. Jadi hari ini kita dapat tengok walaupun kita ada kekurangan, dengan hati yang ada untuk mewakili negara, saya rasa berbangga dengan pemain-pemain yang tidak pernah mengenal erti kalah walaupun kita kalah agak banyak untuk hari ini. Sementara itu, Kapten Pasukan Muhammad Nasruddin Ismail merasakan kualiti pemain pasukannya telah meningkat berbanding aksi bertemu Korea Selatan sebelum ini. Mungkin boleh lebih baik lagi, tapi mungkin segi Hong Kong dia ada kelebihan dari segi mungkin dari segi fizikal lah. Kita nampak memang totally memang fizikal lah. So yang tu kita tak boleh dinafikan lagi lah. Sebagai persediaan ke kejuaraan bawah 16 tahun ASEAN 2024 di Indonesia bulan depan, skuad bola sepak remaja negara akan memulakan kem latihan pusat. Seramai 29 pemain dipanggil oleh Ketua Jurulatih Hezvia Horda Ribeira bagi menyertai kem berkenaan yang bermula hari ini hingga 19 Jun. Pasukan negara akan mengadakan latihan dari 9 hingga 17 Jun di Akademi Mokhtar Dahari Gambang, Pahang dan akan meneruskan di Wisma FAM Kelana Jaya dari 17 hingga 19 Jun. Skuad Kenan Ribeira seterusnya dijangka berlepas ke Surakarta, Indonesia pada Khamis 20 Jun. Malaysia bakal membuka saingan Kupan C menentang Timor Leste pada 23 Jun dan kemudian berdepan Australia pada 20 Jun di Stadium Sri Widari. Juara kumpulan serta satu naik juara terbaik dari 3 kumpulan akan layak ke separuh akhir. Beralih pula ke sukan memanah, pemanah negara Muhammad Juwaidi Marzuki memenangi pingat gangsa di saingan Piala Asia 2024, kejuaraan ranking dunia peringkat ketiga di Suwon, Korea Selatan. Kejayaan itu diraih selepas melumpaskan pemanah tuan rumah Kang Jong-hyun 145-144 di pusingan penyingkiran kompaun lelaki individu. Ia merupakan pingat kedua buat negara pada kejohanan tersebut. Pada Khamis, Juwaidi dan rakan sepasukan Muhammad Syafiq Mat Arifin serta Alang Arif Akil Muhammad Ghazali cemerlang selepas meraih emas dalam acara kompaun berpasukan lelaki. Ini pula kejuaraan hoki Piala Negara-Negara di Poland. Skuad hoki lelaki negara tewar tipis 3-4 kepada Korea Selatan pada perlawanan klasifikasi tempat kelima hingga ke-6 malam tadi. Dengan keputusan ini, Speedy Tigers dijadual bertemu Austria bagi penentuan kedudukan ke-7 dan ke-8 hari ini. Perlawanannya berlangsung di Stadium Nasional di Nizhny. Menyaksikan Malaysia terlebih dahulu membuka tirai jaringan melalui gol padang Faisal Syahri pada minit ke-16.
Bagaimanapun Korea Selatan berjaya merapatkan jurang apabila Kings Ngoc meledak pukulan sudut penalti pada minit ke-26. Seo In-woo menggandakan kedudukan melalui gol padang 2 minit kemudian. Faisal kemudian sekali lagi melegakan pasukan negara dengan gol menyamakan pada minit ke-30. Malaysia kembali mendali melalui Muhammad Azrai Aizat Abu Kamar yang menyempurnakan pukulan sudut penalti pada minit ke-35. Korea Selatan di bawah bimbingan Min Tae-sung kemudian bangkit apabila Lim Don-yung dan Lim Ji-kang menjadikan pukulan sudut penalti masing-masing pada minit ke-38 dan 47. Pasukan Sabah layak ke pusingan kelaikan Liga Juara-Juara Wanita AFC 2024. Berita baik itu diumumkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dalam satu kenyataan. Pusingan kelaikan itu dijadualkan berlangsung pada 25 hingga 31 Ogos depan. Skuad bola sepak wanita Sabah merupakan pasukan pertama Malaysia yang layak ke kejuaraan itu yang diadakan buat jurung kalinya oleh Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Sabah bersama 14 pasukan lain akan berentak di pusingan kelaikan untuk melarikan diri ke pusingan seterusnya. 4 juara kumpulan akan layak ke peringkat kumpulan yang akan menyaksikan 12 kelab berentap untuk layak ke kejuaraan itu yang dijadualkan berlangsung pada Januari 2025. Pasukan Jepun menjulang Piala Kejohanan Bola Sepak Universiti Asia AUFT buat kali ke-6 berturut-turut selepas menumpaskan Korea Selatan. Dalam aksi final di Universiti Kebangsaan Malaysia, petang semalam skuad bimbingan Norifumi Fukushi muncul juara dengan kemenangan tipis 1-0. Gol kemenangan Jepun dihasilkan Maizawa pada minit ke-33 perlawanan. Kedudukan 1-0 itu kekal hingga wisil penamat. Sementara itu tempat ketiga dimenangi pasukan Universiti Oman yang menumpaskan Universiti Taiwan 6-5 melalui penentuan penalti selepas terikat tanpa jaringan. Manakala pasukan Malaysia menamatkan saingan di tangga kelima selepas menewaskan Vietnam 2-1 kemarin. Artis Pecut Negara Muhammad Fahmi membantu Universiti Auburn memenangi acara 4x100 meter lelaki di Kejohanan Persatuan Olahraga Kolej Kebangsaan NCAA di Oregon, Amerika Syarikat. Azim bersama 3 lagi rakan sepasukannya mencatat masa 38.03 saat. Catatan itu melepasi masa terbaik musim mereka sebelum ini 38.38 saat pada saingan pada Khamis. Universiti Louisiana State LSU meraih perak dengan catatan 38.21 saat manakala Universiti Houston pingat langsa. Azim selepas ini akan mengikuti beberapa kejuaraan berturut-turut dimulai dengan terbuka Malaysia pada 14 hingga 16 Jun ini, diikuti terbuka Kazakhstan pada 23 dan 24 Jun. Dia juga bakal mengikuti sukan Universiti ASEAN EUG 2024 di Surabaya, Malang, Indonesia pada 2 hingga 5 Julai depan. Jaguh Muatan Negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar menyatakan rasa kecewa selepas kecundaan pada aksi di One Championship di Impact Arena Bangkok, Thailand. Luahan itu disampaikan melalui Instagram miliknya. Atlet muda berusia 17 tahun itu tewas di tangan jaguh berpengalaman dari Vietnam Nguyen Tran Duc Nhat dalam kategori flyweight berdasarkan keputusan pengadil. Ia adalah kekalahan pertama buat Johan atau lebih dikenali sebagai Jojo selepas 6 pertarungan sejak Februari tahun lepas. Sekaligus terlepas peluang meraih bonus $50,000 Amerika. Kali terakhir Jojo bertarung adalah ketika menumbangkan juara WBC dari Mexico Edgar Tabarez pada 8 Disember tahun lalu. Jojo turut mempunyai rekod cemerlang dengan menundukkan petinju Thailand Padetsuk Fatex juga menerusi KO pada Februari 2023 dalam tempoh 16 saat. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua.